Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa binatil qabul wa husulil ma'mul wa binatil shifa' min kulli amradi wa binatil qada' wajid dunya wal akhirah وبنادي فوزي بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بما بعلوم في الدارين آمين اللهم آمين. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان صابر فيهم على دينهم كالقابض على الجمر. Hadis riwayat Tirmizi rahimahullahu taala. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku satu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Alhamdulillah, hari ini kita sampai ke hadis ke-20 berkenaan dengan ke-22. Hadis ke-22 berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Dan hadis ini menceritakan tentang Nabi memberitahu pada kita semua akan datang kepada umatku suatu zaman, zaman di mana orang yang berpegang dengan agamanya laksana menggenggam bara api. Di sini disebutkan, diberikan keterangan oleh guru kita semua Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizallahu taala, yang dimaksudkan di sini ialah zaman yang sangat menggugat iman sehingga siapa saja yang hendak mengamalkan ajaran agamanya ia terpaksa menghadapi kesulitan dan tantangan yang sangat hebat. Kalau ia tidak bersungguh-sungguh, nescaya agamanya terlepas dari genggamannya. Ini adalah disebabkan oleh keadaan di sekelilingnya yang tidak membantu untuk menunaikan kewajipan agamanya. Bahkan apa yang ada di sekelilingnya mendorong untuk membuat kemaksiatan dan perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akidah dan keimanan atau paling kurang menyebabkan kefasikan. Ini juga bermaksud bahawa orang Islam tersepit dalam melaksanakan tuntutan agamanya di samping tidak mendapatkan kemudahan yang sewajarnya. Apakah perkara ini sedang berlaku di zaman kita? Ya, sedang berlaku di zaman kita. Alhamdulillah, kita di Malaysia ini masih lagi boleh solat dalam keadaan tenang, tidak ada larangan untuk kita beribadah dan sebagainya. Cuma kita kelompok masyarakat itu kadang-kadang menyulitkan untuk kita nak menegakkan syariat agama itu sendiri. Kelompok masyarakat, untuk kita nak berbuat yang benar itu amat sulit. Dan itu berlakulah untuk kita memberitahu sesuatu perkara yang benar. Sebab setiap perkara yang benar itu pahit pada seseorang untuk kita nak lakukan kebenaran. Mungkin perkara yang kita nak tegur itu susah untuk diterima, tetapi itulah pegangan yang adanya disebut Allah dalam Al-Quran dan adanya dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tak mau, kita kena terangkan juga, kena jelaskan juga. Kita ambil sedikit kisah para sahabat
yang pernah diseksa oleh kaum kufar Quraisy, melihat betapa rumitnya Islam dari dulu sehinggalah ke hari ini, jasa-jasa para sahabat, khususnya baginda Nabi SAW dan para sahabat Nabi yang mulia ini dalam nak menyampaikan risalah agama, dalam nak menyampaikan dakwah pada kita hingga ke hari ini. Ini saya ambil dari buku Kisah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kelahiran Teragung. Di bawah tajuk Kelahiran Teragung, yang disusun, yang ditulis oleh guru kita semua, Ustaz Muhadir Haji Zul hafizahullah taala. Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang hamba dari Habsyah dan muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk siksaan yang berlaku pada Sayyidina Bilal, kita lihat ini supaya mengambil iktibar pada kita untuk kita menjalankan, menegakkan syariat Allah Ta'ala dengan lebih sempurna, mengikut sunnah Nabi dengan lebih sempurna, supaya kita kenal jasa para sahabat yang diseksa oleh kaum kufar Quraisy. Sebagian teruk mereka diseksa, yang kita hari ini tidak jumpa dengan bentuk siksaan yang sebegini. Kita kenanglah jasa mereka, kita kenang jasa mereka. Tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf mengikat bahunya dan ada yang mengatakan di lehernya. Kemudian diseret oleh kanak-kanak dan dibawa di sekeliling pegunungan Mekah. Itu perangai mereka dulu. Mereka ikat, mereka akan seret, bawa keliling. Bekas tali ikatan itu masih ada berbekas di bahunya. Tuannya selalu mengikatnya kemudian memukulnya dengan tongkat. Dia pernah dipaksa berjalan di atas batu-batu kecil yang panas dan dipaksa duduk di bawah terik matahari. Dia pernah dibiarkan kelaparan, kemuncak siksaan ke atasnya, tubuhnya dibaringkan di atas tanah pasir dalam cuaca panas terik. Dadanya kemudiannya ditindih dengan sebuah batu besar. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudiannya membelinya daripada Umayyah. Ini kisah Sayyidina Bilal. Para sahabat yang lain pula, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam berumur 16 tahun ketika itu. Tubuhnya dipukul bertubi-tubi oleh kaum musyrikin sehingga dadanya dijangkiti penyakit. Rasulullah SAW mengizinkannya memakai pakaian sutera untuk menyembuhkannya. Ini mendapat keizinan daripada Nabi SAW. Ya, ini sutera itu boleh dipakai dalam hal-hal yang memang penyakit itu perlu diubat menggunakan sutera. Maka kisah nama daripada keluarga Yasir, iaitu Ammar, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah daripada Bani Makhzum. Beliau diseret keluar menuju Al-Abtah, iaitu suatu tempat di Mekah, oleh musyrikin, pimpinan Abu Jahal, dalam suasana yang sangat panas. Yasir dan Ammar syahid. Sumayyah syahid ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak dari belakang. Pada ketika lain, Ammar dijemur di tengah panas terik dengan dadanya ditindih batu merah yang keras. Ammar juga pernah ditenggelamkan ke dalam air sehingga pengsan. Jadi zalim kalau kita tidak boleh mengenang jasa para sahabat, tidak boleh menjalankan agama Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an digulung oleh bapa saudaranya dalam tikar daripada daun kurma, kemudian dipanggang dari bawah. Mus'ab bin Umair dibiarkan kelaparan oleh ibunya, kemudian diusir dari rumahnya. Subaib bin Sinan Ar-Rumi diseksa hingga hilang ingatan dan tidak faham apa yang dikatakan sendiri. Abu Fakihah daripada Bani Abdi Ad-Dar, mukanya disemam ke tanah yang panas, punggungnya diletakkan batu besar yang panas sehingga tidak boleh bergerak dan hilang ingatan. Ketika lain kakinya diikat dan diheret di tengah panas matahari. Dia juga pernah dicekik sehingga hampir meninggal dunia. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membeli dari dan memerdekakannya. Ini jasa sahabat Nabi yang mulia ini.
Kemudian Sayyidina Khabbab bin Arad, tuan perempuannya pernah meletakkan besi yang panas di belakangnya. Rambutnya ditarik, lehernya ditarik dengan kasar dan dilemparkan ke dalam api. Dia kemudian ditarik keluar dari api sehingga nampak minyak yang keluar dari kulit punggungnya yang melecur. Ya Allah. Zunairah, hamba yang berasal dari Rom yang masuk Islam. Matanya dipukul sehingga buta. Musyrikin mengatakan ia adalah kutukan daripada Lata dan Uzza. Dia mengatakan ia daripada Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan menyembuhkannya. Keesokan harinya matanya boleh melihat semula. Musyrikin mengatakan ia adalah sihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau hari ini orang mengatakan COVID ini berpunca dari begitu dan begini, maka kita katakan ia dari Allah atas kehendak Allah Ta'ala untuk dihilang dan sebagainya. Ummu Ubais, hamba daripada Bani Zahra, diseksa oleh musyrikin terutama tuannya. Aswad bin Abdi Yagud, salah seorang yang paling kuat memusuhi Nabi SAW. Kemudian sahabat yang bernama An-Nadiyah dan anaknya, kedua-dua menjadi hamba kepada seorang perempuan daripada Bani Abu Al-Dar, diseksa dan dipaksa bekerja kuat. Kemudian Amir bin Fuhairah, seorang hamba, bentuk seksaannya adalah ia diseksa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia dan Talha bin Ubaidillah diseret dan diikat supaya tidak dapat menunaikan solat. Kedua-duanya tetap menunaikan solat. Akhirnya kedua-dua mendapat gelaran Al-Qarinaini, iaitu dua sahabat. Sayyidina Abu Bakar juga pernah dipukul oleh kaum Quraisy dan pernah ditampar dengan dua selipar oleh Utbah bin Rabi'ah. Inilah hebatnya sahabat-sahabat yang mana hari ini kita mengenang jasa mereka sehingga ke hari ini. Sepatut-patutnya kita sangat-sangat kenang dan saban tahun, saban bulan, saban hari menceritakan kisah-kisah mereka supaya keturunan kita nanti mengenang tentang sejarah sebenar Islam itu yang macam mana. Kita bukan belajar sejarah Malaysia, kita bukan belajar sejarah dunia, belajar sejarah Islam, dari mana bekasnya para sahabat bentuk seksa, bagaimana mereka diseksa, untuk apa? Untuk nak pegang agama, untuk apa? Nak jaga tauhid mereka, untuk apa? Untuk cinta mereka kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk nak menyampaikan risalah agama ini sampai kepada umat Nabi, iaitu kita, kepada hari ini, sampai ke hari ini. Sebab kecekalan Nabi SAW, Nabi dalam berdakwah ini, Nabi menghadapi segala-galanya. Nabi menghadapi ejekan, cacian, tuduhan, malah kekasaran yang diterima oleh baginda sendiri. Dan itulah kekuatan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi amatlah zalim kita hari ini sebagai satu orang Islam kalau kita masih belum menutup aurat, kita masih belum mengerjakan solat, kita masih bercakap bohong, kita masih menjadi seorang yang munafik, berjanji kita mungkir. Jadi itu sudah menjadi laziman pada diri kita. Kita buat perkara-perkara yang dilarang Allah Ta'ala, kita rasuah, kita tidak jujur dalam amanah kita, segala-galanya. Sebab itulah kezaliman yang paling besar, dan itulah asbab kenapa berlakunya segala-galanya sesuatu, asbab daripada kesalahan, dosa, biadabnya kita kepada Allah dan baginda Nabi SAW khususnya, dan juga para sahabat Nabi, yang mana kalau kita renung, kalau kita kenangkan, kalau mereka ada sekarang ini, apakah mereka akan menangis atau kita ini akan disebat? Kita mengambil tidak peduli tentang agama, mengambil tidak peduli tentang hal-hal solat. Lebih-lebih lagi dalam hal
belajar tentang solat. Jadi mudah-mudahan genggamlah agama kita sebenar-benarnya. Sesusah mana pun lah, genggamlah. Hari ini bagaimana keadaan kita, genggamlah. Saya nak kongsilah sedikit satu keadaan yang memang sedih, berasa satu ketidakadilan pada diri sendiri. Tadi diizinkan Allah Ta'ala untuk saya hadir ke salah sebuah surau untuk solat berjemaah. Atas urusan membantu, jadi saya solat zuhur berjemaah. Kebenaran memang diberikan 5 orang untuk solat berjemaah selain daripada solat Jumaat. Ini di wilayah, saya cerita di wilayah. Kemudian saat selesai azan, maka yang menjaga surau terus rapatkan pintu dan melihat masih ada jemaah yang hadir tetapi tidak boleh masuk. Mereka boleh solat di luar, yakni di kawasan itu sudah ditutup dan disolat di luar berjemaah, dalam keadaan berjemaah yang jaraknya melepasi kurang lebih 20 saf. Peristiwa ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Ketika seorang sahabat datang solat tapi berada di belakang jauh, sebab dia tidak mahu tertinggal rakaat yang pertama bersama dengan Nabi SAW. Dia risau. Maka setelah itu Nabi bertanya kenapa begini, maka dia jawablah dia tidak mahu tertinggal rakaat yang pertama bersama dengan Nabi SAW. Nabi tidak melarang, tapi Nabi kata jangan buat lagi. Yakni seafdalnya adalah bergerak ke hadapan. Jadi saya mohonlah, kalau boleh bagilah sikit kelonggaran untuk orang yang hadir masuk solat. Kita tak, kalau dalam bahasa makan, kita tak lalu makan. Kita tak lalu makan ketika kita solat. Ni saya sebut dalam bahasa makan. Ketika kita makan, kita lihat orang lain tengah tengok kita makan. Dalam bab solat pula, kita solat di barisan hadapan ini. Sedangkan setelah solat kita melihat ada sahabat-sahabat kita lagi yang solat di luar yang sangat jauh jaraknya. Jadi perasaan adalah perasaan ihsan itu, benarkanlah mereka. Dan saya mohonlah pihak-pihak berwajib, pihak-pihak yang berautoriti membenarkanlah. Janganlah sampai kalau-kalaulah datang terus mereka ini didenda dan sebagainya. Bagilah kelonggaran. Sedih, kita sedih. Ini kita Islam kita hari ini kita tak tahu dah macam mana. Jadi kita nak beramal dengan sebenar-benar bagi sunnah Nabi pun agak sulit. Dan berbagai-bagai cerita, berbagai-bagai bentuk hujah, berbagai-bagai bentuk dalil hukum dan sebagainya. Khair pada mereka yang alim, teruskan. Kita tidak, cuma kita minta sedikit kelonggaran itulah, sedikit kelonggaran itu. Mohon sangat-sangat. Mungkin setengah orang akan mengatakan, dah tahu 5 orang kenapa nak datang lagi? Mereka cinta pada masjid. Ini bahasa cinta. Bila bahasa cinta itu mengatasi segala-galanya, dia tak sama dengan solat, tak apalah, tak lebih masjid, kita duduk solat kat rumah. Dia tak sama dengan orang yang ada perasaan cinta itu sendiri. Dia tak sama. Itu sebab perbezaan cinta tentang Nabi dan orang yang nak ingat Nabi. Kalau cinta tentang Nabi, bila mana sebut saja maulid Rasul, maulid Nabi SAW, perasaan itu berbunga-bunga untuk hadir majlis maulid, membaca segala syair-syair Nabi. Bukan, kalau tak cinta dia akan jawab, tak apalah, kita tidak buat majlis pun tak apa. Tak ada apa-apa. Tak ada. Dan dua-duanya benar. Cuma perbezaannya di sini, cintalah. Cinta itu sendiri. Serupa juga dalam bab solat. Kalau mereka tahu yang mereka solat ini adalah perhubungan ubudiah mereka pada Allah Ta'ala, mereka akan bersungguh-sungguh lah, akan jagalah semua segala, dari segi sunatnya, dari segi perkara yang makruhnya, semua mereka akan jaga. Ini satu benda yang yang bukan boleh diungkap dengan bahasa, bukan. Ini adalah hati. Iman itu sendiri akan ungkapkan perkara itu melalui perbuatan, bukan mana bercakap, bergerak, tidak. Dalam hati ini maka akan berlaku suatu hal, maka di situ akan lahir dengan perbuatan sayang, kasih, sedih dan sebagainya. Jadi itulah saya mohonlah
Saya mewakili jemaah dan sebagainya, mohon untuk diberikan sedikit kelonggaran untuk mereka itu hadirlah solat berjemaah bersama-sama di saf hadapan bersama-sama dengan yang ada 5 orang ataupun 3 orang dan sebagainya. Kemudian hadis yang seterusnya, pengkhianat dikatakan jujur dan yang jujur dikatakan pengkhianat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqun fiha al-kazibun wa yukazzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha al-ruwaybidah. Qila wa ma ruwaybidah? Qala ar-rajul tafihu fi amril ammah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan, kemarau yang panjang, dan waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan pendusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, yakni diberikan jawatan, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, tidak diberikan jawatan. Dan yang berpeluang berbicara hanyalah golongan Ruwaybidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang yang kerdil dan sebenarnya dia itu hina dan tidak mengerti mengurus orang ramai. Kan ramai hari ini yang bukan ahlinya mentadbir sesuatu hal. Maka di sini disebutkan tentang keterangan hadis ini, zaman yang disebutkan tadi adalah zaman ketandusan. Tandus di segi material dan juga tandus dari segi pemikiran. Orang yang benar akan diketepikan dan orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Orang-orang yang benar tidak diberikan peluang untuk bercakap dan disekat dari menjadi pemimpin. Sedangkan orang yang khianat diberi peluang menjadi pemimpin dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bercakap apa saja yang mahu dikatakannya. Padahal mereka hanyalah peribadi-peribadi yang hina, yang berlumuran dengan dosa dan maksiat, dan sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dan inilah yang sedang berlaku. Hari ini kita dah baca dah hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelum-sebelum ini, bagaimana zamannya dahulu ulama itu diikuti, zamannya hari ini ulama dikritik. Ulama yang bagaimana dikritik ini? Ulama yang benar, ulama yang jujur, ulama yang tidak berpegang mana-mana jawatan pentadbiran yang besar, tidak. Itulah ulama yang sebenar-benar ulama. Ulama yang amanah, ulama yang kita mengenali mereka dengan kepribadian, dengan keilmuan, dengan segala-gala serbi kebaikan. Maka mereka ini akan dikritik. Dan ada lagi mereka ini akan disekat untuk berdakwah. Dan ini memang berlaku di zaman kita hari ini. Tidak dinafikan. Tidak dinafikan. Berapa banyak orang yang bukan ahlinya memegang tampuk-tampuk takbir. Bukan bercerita dari segi pentadbiran kerajaan. Tidak. Bercerita daripada pentadbiran yang sekecil-kecil pentadbiran. Ketua kampung, ketua pengurusi surau, pengurusi masjid dan sebagainya, yang mana tidak menjadi. Itu sebabnya di awal itu menceritakan kriteria seseorang untuk menjadi satu orang pemimpin ini, paling dasarnya 3 perkara ini: bercakap tak bohong, janji tak mungkir, tepati waktu. Ini 3 perkara yang paling asas, dan yang paling penting. Kalau berbohong, apa kepuasan yang dapat? Orang yang berbohong ini sebenarnya dia membohong, dia
membodohkan diri dia sendiri. Dia memberitahu pada orang lain, aku bodoh. Jadi orang yang tidak menepati masa, itu antara kegagalan dalam ciri-ciri seorang pemimpin yang tidak boleh tepati masa. Pukul 8, pukul 9 perginya dengan alasan yang macam-macam. Zaman ini bukan zaman yang penuh dengan alasan, bukan. Zaman yang perlu pada ketegasan. Kita perlu ada satu maruah diri kita sendiri. Dan mana kita tahu kita ini tak jujur, maka kita celalah diri kita sendiri. Kita tak jujur, kita tahu. Kita cakap tu kita bohong, pun kita tahu, maka kita cela diri kita sendiri. Berjanji kita mungkir, cela kita diri sendiri. Jangan kita cela orang lain. Itu kadang-kadang perkara yang sama berlaku pada diri kita, kita marah. Kenapa kita perlu marah? Sedangkan perkara itu juga yang menjadi satu tradisi, satu perangai, satu ikutan, satu ciri, satu kehidupan yang memang kita lakukan. Patut-patut kita marah diri kita sendiri. Memang sepatut-patutnya kita marah diri kita sendiri, bukan marah orang lain, tak. Marah diri kita sendiri. Jadi belajar tepati masa, belajar tak bercakap bohong, belajar tidak mungkir janji, belajar amanah, belajar tidak bercakap perkara yang tidak memberikan manfaat. Cukup, tak susah. Diam dengan bercakap. Bercakap, bila bercakap manfaat, bila diam tak ada apa benda nak cakap, diam. Banyak cakap, banyak bohong. Jadi belajar bercakap dengan ilmu supaya menjadi manfaat khusus buat diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Diri kita sendiri kena ada ketegasan. Sebagai pemimpin kena ada tegas. Tak tahulah hari ini saya tak pandai nak komen dalam keadaan nak komen tentang bagaimana pemilihan kriteria seorang pemimpin zaman hari ini. Tak tahu. Bila dah jadi baru kita dengar begini dan begitu dan begini. Kenapa bila dah jadi baru dengar segala-gala kekurangan? Kenapa sebelum jadi itu kekurangan itu ditutup? Bukan menceritakan aib. Diri sendiri itu tahu aku tidak layak menjadi pemimpin. Diri sendiri itu tahu. Sebab itu nanti oleh sebab nak juga jadi, maka wujudlah rasuah di situ. Wujudlah tidak amanah yang sebelum-sebelum hadis kita baca ni. Hadis sudah ke-23. Sebelum-sebelum ini tentang peristiwa akhir zaman. Bila mana kita baca, itulah. Adakanlah kitab ini di rumah paling kurang pun. Ni kitab ni, kalau nampak tajuk kitab ni, ni kitab ni, tak kisah dia ada tajuk yang begini, penulis ni nama kitab ni, nampak? Baca, jadi pedoman pada diri kita sendiri, untuk nasihat diri sendiri. Tak apa, yang nak masak terus masak, tak ada masalah. Baik, hadis seterusnya, hadis ke-24, peperangan demi peperangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atun hatta yafidha al-malun wa tazhara al-fitan wa yanshura al-harj. Qalu wa mal harj ya Rasulullah? Qala al-qatlul thalatha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah dan timbul fitnah, ujian kepada keimanan, dan banyak terjadi al-harj. Sahabat bertanya, apakah al-harj itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, peperangan demi peperangan demi peperangan. Keterangan hadis ini, keadaan dunia hari ini membuktikan kebenaran sabda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta benda melimpah ruah, banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi barat dan timur, sehingga bertambah banyak peralatan dan keperluan hidup. Bukan menolak, kita tidak menolak teknologi, kita tak tolak. Islam tak tolak teknologi, telefon teknologi,
komputer dan sebagainya, Islam tak tolak. Cuma jadikan teknologi itu bermanfaat sampai ke akhirat. Bukan bawa telefon bawa pergi kubur. Jadikan dia manfaat supaya mana penghisapan kita nanti tentang perkara ini jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina. Maka oleh kerana itu ramai orang berlomba-lomba meraih keuntungan dalam memproduksi dan memperdagangkan alat-alat tersebut. Betul lah. Dan zaman kita hari ini yang kita menjadi sedih apabila di kalangan kaum perempuan itu sendiri menjadi model. Hatta barang-barang yang malu nak ucap di sini menjadi satu kebiasaan pada bibir mereka untuk ucapkan. Dan oleh kerana masing-masing tamak dan rakus, maka terjadilah rebutan pasaran yang mengakibatkan berlakunya peperangan demi peperangan. Dari hari ke hari peperangan berkobar dengan tidak berhenti-henti. Padam di suatu tempat, menyala pula di suatu tempat yang lain. Satu sama lain saling cakar menyakar. Bukan peperangan ini yang kita faham menembak saja. Bom sana sini banyak, dari sudut yang lain banyak. Semakin maju teknologi, semakin terseksa manusia kerananya. Padahal teknologi dan kemajuan tidaklah bertentangan dengan Islam. Teknologi dan kemajuan tidak bertentangan dengan Islam. Hari ini banyak manfaat. Teknologi ini banyak manfaat kalau kita pandailah nak gunakan manfaat itu. Tapi janganlah sampai kita belajar pun guna Syekh Google. Sampai tak nak pergi majlis ilmu, guna Syekh Google aja. Jadi kita tak tahu yang bercakap dalam Syekh Google tu siapa orangnya, alirannya apa, akidahnya yang macam mana. Padahal teknologi dan kemajuan tidaklah bertentangan dengan Islam, asalkan teknologi dan kemajuan itu patuh kepada etika kemanusiaan yang didukung oleh Islam itu sendiri. Siapa yang jaga urus teknologi kita hari ini? Siapa yang mentadbir? Di negara kita siapa yang jaga teknologi ini? Bagaimana teknologi ini berbagai-bagai keadaan dengan berbagai-bagai gambaran, paparan yang macam-macam. Kalau tidak dibendung, tidak dikawal, maka kejahilan, kemaksiatan akan berlaku sewenang-wenangnya. Tetapi sangat disayangkan teknologi dan kemajuan yang dikemukakan oleh dunia barat pada hari ini adalah berdasarkan kepada kebendaan dan berdasarkan kepada kepentingan peribadi dan mengikut hawa nafsu yang rakus, sehingga teknologi dan kemajuan itu telah digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kelihatannya begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia sehingga sampai ke titik akhir, iaitu kiamat. Itulah yang berlaku hari ini. Hari ini dengan teknologi diajar barat tentang peperangan, maka wujudlah satu game yang dinamakan PUBG. Wujud lagi satu perkara yang disebut apa? TikTok Habis TikTok. Yang mana dalam tu saya pun tak tahu sebenarnya macam mana. Cuma yang tahu dari sudut tidak dibenarkan kenapa ada tari menari berjoget dalam tu dan tidak ada rasa malu dan sebagainya. Jadi hari ini pun ada video call. Jadi kita tak tahu kalau kita sendiri, anak kita sendiri video call dengan siapa, kita tak tahu. Video call dengan lelaki ataupun dengan perempuan, yang menutup aurat ataupun tidak menutup aurat. Cuba hari ini kita tanya anak-anak kita, kita ambil telefon orang masing-masing, apa jawapan mereka? Mereka kata apa agak-agaknya? Mereka bagi ataupun mereka tak bagi, ataupun ada yang mereka sembunyikan. Itulah ciri-ciri keimanan, kejujuran itu saja. Kalau jujur, bagi. Tak jujur, tak bagi. Termasuk juga memang itu harta peribadi yang kita tidak sewenang-wenangnya boleh tengok, tidak. Memang tak boleh. Maka kita minta izin untuk apa? Nak tengok, nak memperbetulkan. Kita risau. Hari ini mudah. Kita tak tahu perangkap apa yang ada di luar sana. Kita tak tahu. Yang berbagai-bagai jenis perangkap, jangkap samanya, perangkap itunya, banyak perangkap. Kalau kita tengok di berita saja pun, Allah, hari ini
di paparan saja berita kes gantung, kes bunuh, yang tak habis-habis, yang tidak kesudahan-kesudahan. Jadi itulah kita hari ini, bagaimana kita nak melaksanakan agama dengan sebenar-benarnya dalam keadaan kita hari ini. Apa yang kita boleh buat hari ini tidak ada lain. Kita tak boleh tangkap virus COVID tu, tak boleh, sebab tak nampak. Yang boleh sujud pada Allah, solat jangan tinggal, banyak buat baik, banyak selawat, banyak istighfar, jangan cakap bohong, amanah. Sebab perkara ini semua dah hilang. Orang tua dulu kata apa? Siakap senohong, lama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Bercakap bohong ni, lama-lama mencuri ni, apa yang disebutkan mencuri? Itulah yang disebutkan tidak amanah dalam melaksanakan tugas, tidak amanah dalam tanggungjawab, tidak amanah dalam jawatan yang dipikul dan sebagainya. Jadi perhatikan keluarga kita, khususnya sekeliling kita. Ajak mereka berbuat baik. Di samping itu, itulah hasrat saya tadi, mohon pada pihak-pihak yang berautoriti untuk mengizinkan solat fardu ini dilebihkanlah sedikit jemaah. Kita kesian. Mungkin ada sebilangan kita tak nampak perkara tu, pasal kita tak pergi pun, ataupun kita memang kita tugas kita memang di masjid, kita boleh ada masjid. Tapi yang kita nampak ini kita terasa, maka bila terasa kita beritahu. Bagi tahu tu untuk apa? Untuk mencari kebaikan. Bukan nak cari perbalahan, bukan nak kata sana betul sini salah, tak. Untuk cari kebaikan. Kebaikan ni apa? Mohon agar diberikan kelonggaran untuk mereka. Jangan salahkan mereka, sebab mereka itu cinta pada masjid. Ini ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebutkan, orang yang cinta pada masjid. Antara 7 golongan yang dinaungi besok, antaranya orang yang cinta masjid, orang muda yang cinta masjid. Bukan saja orang tua, hatta yang tua sekalipun. Yang muda dah tentu cinta masjid, yang tua pun sama. Jadi hargai mereka ini, orang yang cinta pada masjid, cinta pada rumah Allah. Takkan kita nak biarkan mereka macam tu. Kita tak tahu, mungkin sebab doa mereka itu kabul. Dan ada juga setengah orang yang mengatakan, Allah tak bagi masjid, doa kat rumah pun kabul juga. Tak kisahlah, apa pun jawapan, apa pun hujah, apa pun pemikiran, itu terserah pada diri masing-masing. Cuma apa yang saya bercakap di sini adalah melalui satu perasaan cinta yang mereka itu cinta pada rumah Allah Ta'ala. Dan kalau kita boleh bercakap yang begitu, itu diri kita sendirilah. Itu pada diri kita sendiri. Satu masa nanti, bila mana Allah Ta'ala rezekikan perasaan cinta itu hadir dalam hati kita, ketika itu kita akan memikirkan orang yang dulunya ini solat di luar ini, mereka ini benar, aku tak dapat nak berkawan dengan mereka. Kenapa? Ketika itu mereka semua dah dijemput dengan Allah Ta'ala. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak berkongsi dan luahan diri sendiri. Mudah-mudahan benda ini menjadi manfaat buat diri saya khususnya dan kita semuanya. Jangan kita tengok agama ini remeh, jangan kita tengok agama ini macam duduk di tepi kedai, di tepi pasar, di tepi-tepi longkang. Tidak. Agama ini mahal. Kita lihat saja sahabat ini, sebilangan kecil yang kita baca tentang kisah para sahabat. Ada banyak lagi, ada kisah buku tentang kisah-kisah para sahabat. Bagaimana pejuang-pejuang sahabat Nabi SAW ketika zaman perang. Ada yang mereka diikat, dikelar dengan ribuan kelar sampai tidak boleh dikenali siapa bentuk wajah ini. Yang orang kafir kata kepada mereka, aku akan bebaskan kau dengan syarat kau gantikan Muhammad di tempat kau. Demi Allah, dia tidak akan buat perkara itu sebab perasaan cinta dia pada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bukan Islam, yang sebelumnya belum masuk Islam, melihat peristiwa itu menggigil sebab tidak dapat tolong. Akhirnya beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, beliau menjadi antara orang yang
turun di barisan depan untuk berperang bersama dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau syahid di medan peperangan. Di dalam kitab Hayatus Sahabat banyak menceritakan kisah-kisah para sahabat, perjuangan mereka yang sangat-sangat luar biasa. InsyaAllah di kelapangan waktu yang lain kita bercerita dalam bab ini, mungkin pada kuliah duha insyaAllah. Selalu kita kuliah maghrib, kita kuliah duha untuk cerita kisah para sahabat, perjuangan para sahabat, supaya kita kenal jasa mereka. Bukan seperti mana kita hari ini mudah, sangat-sangat mudah, ambil mudah dalam bab agama. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian. Saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Jadi kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.